Good night, Malaysia 370. Ini adalah perkataan terakhir yang disebut oleh Kapten di dalam kokpit pesawat MH370 pada pukul 1.19 pagi 8 Mac 2014 sebelum hilang dari radar penerbangan. Sejurus selepas menyeberangi ke ruang udara Vietnam, semua perhubungan melalui sistem elektronik dengan pesawat ini hilang dengan tiba-tiba tanpa sebarang isyarat kecemasan. Pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines membawa 227 penumpang dan 12 kru berlepas dari KLIA pada pukul 12.41 pagi menuju ke Beijing. Kehilangan pesawat Malaysia ini sudah memasuki usia 7 tahun dan dianggap misteri terbesar dalam dunia penerbangan moden. Bagaimana pesawat serba lengkap dengan peralatan canggih dan sistem komunikasi terkini boleh hilang adalah suatu yang amat di luar jangkaan. Sebenarnya, pesawat Boeing 777 ini direka supaya ianya sentiasa dapat dijejaki dengan teknologi penerbangan yang sangat canggih. Penantian jawapan kehilangan MH370 masih dinantikan oleh semua, terutamanya kaum keluarga yang terlibat yang semestinya mahukan jawapan akan kejadian ini. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat dan mengenal pasti tentang fakta dan data yang telah diperolehi sehingga kini mengenai pesawat Malaysia Airlines MH370. Teruskan menonton. Ringkasan mengenai pesawat MH370. Pesawat Boeing 777 milik Malaysia Airlines dari KLIA berlepas pada pukul 12.41 pagi Malaysia menuju ke Beijing Capital International Airport, China yang dijangka tiba pada pukul 6.30 pagi waktu tempatan. Masa penerbangan ialah 5 jam 34 minit. Penerbangan pertama dibuat MH370 adalah pada 14 Mei 2002. Jumlah masa penerbangan dibuat MH370 ialah 53,465 jam. Penyelenggaraan terakhir dibuat pada 23 Februari 2014 dan tiada isu. Pesawat hanya mengalami insiden major sekali pada tahun 2012 di mana sayap kanan terlanggar pesawat lain di Shanghai Airport semasa bergerak di landasan. Jumlah bahan bakar dibawa 49,100 kg yang membolehkan penerbangan selama 7 jam 31 minit. Original flight plan untuk MH370. Flight plan ialah dokumen yang disediakan sebelum sesuatu penerbangan komersial dibuat untuk menunjukkan laluan perjalanan mengikut format tertentu. Secara ringkasnya, MH370 setelah berlepas dari KLIA akan melalui ruang udara Malaysia, kemudian terus melalui Laut Cina Selatan ke ruang utara Vietnam dan memasuki ruang udara Hong Kong dan China. Akhirnya mendarat di Beijing Capital International Airport. Perubahan dari flight plan. Pada pukul 1.19 pagi, Kawalan Trafik Udara Malaysia memberitahu juruterbang untuk menghubungi Pusat Kawalan Udara Ho Chi Minh. Ia kemudiannya dibalas dengan Good Night Malaysian 370 oleh juruterbang MH370. 5 saat selepas menyeberangi ruang udara Vietnam, simbol pesawat mewakili MH370 di skrin kawalan Air Traffic Control Malaysia lenyap untuk diambil alih oleh Air Traffic Control Vietnam. Namun sistem komunikasi pesawat MH370 telah ditutup sepenuhnya selepas itu dan bermulalah detik kehilangan MH370 ini. Radar penerbangan di ATC Vietnam hanya melihat pesawat MH370 menyeberangi ruang udara mereka selama beberapa saat, kemudiannya hilang. Panggilan telefon dibuat untuk memaklumkan pihak Kawalan Udara Kuala Lumpur selepas 18 minit berlalu. Radar Tentera Udara Malaysia. Pesawat MH370 telah dikesan membuat pusingan air turn back dan berpatah balik, kemudian melalui sepadan ruang udara antara Malaysia dan Thailand. Pesawat terus terbang ke ruang udara Pulau Pinang dan menyeberangi Selat Melaka dan Laut Andaman, seterusnya ke arah Lautan Hindi. Masa terakhir pesawat dikesan radar tentera Malaysia ialah pada pukul 2.22 pagi di lokasi selatan Kepulauan Phuket. Disebabkan radar pengawasan tentera, Primary Civilian Radar PSR mengenal pasti ianya adalah pesawat komersial biasa, pihak tentera tidak mengambil inisiatif untuk memintas pesawat ini kerana ianya tidak memberi ancaman kepada ruang udara negara Malaysia. Namun, terdapat sesuatu yang luar biasa dikesan, iaitu pesawat ini telah naik ke ketinggian 45,000 kaki, iaitu melebihi 10,000 kaki dari ketinggian biasa pesawat Boeing 777-200 yang sepatutnya terbang dan kemudian turun ke paras 23,000 kaki. Satelit Inmarsat. Selepas pesawat hilang dari radar tentera, sebuah satelit yang berada di kawasan atas Lautan Hindi telah mengutip data, iaitu handshake. Dalam kes ini, data ringkas dari pesawat dihantar kepada pengeluar bagi mengetahui status enjin dan teknikal pesawat. Satelit Inmarsat milik negara United Kingdom ini melakukan komunikasi automatik setiap jam dan data menunjukkan terdapat signal ping antara pesawat MH370 dengan satelit dari pukul 1.11 hingga 8.11 pagi.
Data penting dikesan iaitu terdapat 8 ping signal yang berlaku selepas sistem pengesanan pesawat Aircraft Communication Addressing and Reporting System ACARS dimatikan pada pukul 1.07 pagi. Ini telah membolehkan penganalisis membuat pengiraan mengenai arah pesawat MH370 ini terbang, sama ada utara menuju daratan Asia atau selatan ke arah Lautan Hindi. Data dari satelit Inmarsat ini memberi clue utama dalam kebanyakan misi pencarian yang dilakukan selepas ini. Misi menyelamat dan mencari pesawat. Lokasi Laut Cina Selatan, Selat Melaka dan Laut Andaman. Kuala Lumpur Area Control Center ACC mengaktifkan ARCC pada pukul 5.30 pagi setelah 4 jam komunikasi dengan pesawat MH370 hilang. ARCC ini bertindak sebagai pusat kawalan untuk menyelih misi mencari dan menyelamat jika terdapat pesawat komersial yang hilang dalam tempoh 24 jam pertama setelah dilaporkan hilang. Operasi bermula di Gulf of Thailand di Laut Cina Selatan iaitu lokasi terakhir MH370 sebelum hilang dari radar penerbangan. Malaysia Airlines mengeluarkan kenyataan media pada pukul 7.24 pagi, sejam selepas pesawat sepatutnya mendarat di Beijing. Misi juga dibantu oleh pihak luar dari negara Vietnam, China dan Singapura. Setelah dapat disahkan data dari radar tentera Malaysia bahawa pesawat MH370 membuat pusingan, misi mencari juga dihantar ke kawasan Selat Melaka dan Laut Andaman. Namun tiada kesan bangkai pesawat ditemui di lokasi-lokasi tersebut. Lautan Hindi. Pada 15 Mac 2014, seminggu selepas kehilangan pesawat MH370, data yang diambil dari satelit Inmarsat dilaporkan. Analisis dari data yang diambil tidak dapat mengenal pasti lokasi tepat di mana pesawat hilang. Akan tetapi, signal dari satelit Inmarsat menunjukkan pesawat terbang selama beberapa jam di atas kawasan Lautan Hindi sebelum hilang. Pada 24 Mac 2014, Perdana Menteri Najib Razak membuat kenyataan media dan memaklumkan hasil analisis dari pihak Inmarsat dan UK Air Accident Investigation Branch dan memaklumkan hasil analisis dari pihak Inmarsat dan AAIB. Pesawat MH370 telah berakhir di kawasan terpencil di Lautan Hindi, 2,500 km dari barat daya Australia. Misi mencari kemudian dilancarkan di Lautan Hindi dengan bantuan dari negara Australia. Namun kawasan lautan yang dikenal pasti adalah terpencil, belum diterokai dan dalam di mana sangat menyukarkan misi mencari. Pihak yang terlibat dalam misi mencari MH370. Misi pencarian oleh pihak ATSB adalah yang paling besar, teliti dan termahal dengan menggunakan teknologi terkini bagi meneroka laut dalam di Lautan Hindi. Ia bagi mengenal pasti di mana terdapatnya sisa bangkai kapal dan seterusnya mencari kotak hitam pesawat. Misi ini adalah satu operasi laut dalam yang sukar di kawasan yang paling bahaya. Semua data dari pesawat, radar, satelit, pergerakan arus laut diambil kira. Para saintis dan jurutera menawarkan diri untuk membantu dan membentuk kumpulan pengkaji bebas bagi membantu kerajaan Australia. Namun, setelah 3 tahun usaha pencarian dilakukan tanpa sebarang bukti kukuh ditemui, operasi dihentikan setelah menelan belanja kira-kira 160 juta USD. Kemudian, usaha pencarian diteruskan di laut dalam Lautan Hindi oleh syarikat terkemuka Amerika Syarikat Ocean Infinity pada tahun 2018. Ini setelah kerajaan Malaysia menandatangani kontrak secara no fine no fee, iaitu bayaran hanya dibuat sekiranya berjaya menemui bukti. Usaha pencarian dilakukan di kawasan baru mengikut analisis dari satelit Inmarsat menyatakan kemungkinan besar MH370 boleh dijumpai di kawasan lengkungan yang dilabel sebagai Seven Arc di Lautan Hindi. Semasa pesawat menghampiri kawasan ini, ianya berkemungkinan telah kehabisan minyak dan jatuh di lautan. Namun, usaha selama 138 hari ini juga tidak menunjukkan hasil dan dihentikan pada bulan Mei 2017 kerana kos yang amat tinggi. Bukti yang dijumpai setakat ini. Bangkai pesawat MH370 yang terapung telah dijumpai di 22 lokasi yang berbeza sepanjang kawasan selatan Lautan Hindi meliputi pesisir laut Afrika Selatan dan Kepulauan Laut Hindi. Dalam website MH370 Official Site, terdapat keseluruhan 27 item yang dijumpai dan disiasat. Beberapa item telah dikenal pasti oleh pihak pakar adalah memang sebahagian besar dari pesawat MH370 dengan menggunakan tanda pengenalan unik dari pengeluar MH370 yang didaftarkan sebagai 9M-MRO. Item yang telah dikenal pasti seperti flaperon di bahagian sayap sebagai kepunyaan MH370 Boeing 777 dan 9M-MRO kerana pesawat jenis ini adalah satu-satunya yang jatuh di Lautan Hindi. Pada 12 Mei 2016, berita telah melaporkan bahawa Menteri Pengangkutan Datuk Seri Leo Tiong Lai mengesahkan bangkai pesawat dijumpai di Afrika Selatan dan Mauritius adalah berkemungkinan besar dari pesawat MH370. Analisa dibuat oleh pakar antarabangsa mendapati item adalah konsisten dengan ciri-ciri pesawat Malaysia Airlines Boeing 777.
Bukti-bukti yang dijumpai dan disahkan adalah amat penting bagi mencari clue apa yang sebenarnya terjadi kepada pesawat Malaysia MH370 dan untuk mengelakkan teori konspirasi terus diadakan. Kesimpulannya, insiden seperti yang terjadi kepada MH370 ini adalah belum pernah berlaku dan misi pencarian juga yang paling besar pernah dibuat dengan kerjasama pelbagai pihak antarabangsa. Keselamatan dan pemantauan pesawat komersial di udara harus selalu dipastikan dan pihak berkuasa yang terlibat perlu bersiap sedia bagi mengesan sebarang perubahan dalam laluan penerbangan contohnya. Kejadian hilangnya sebuah pesawat moden serba canggih ini sepatutnya tidak berlaku. Namun usaha mengesan dan mencari perlu sentiasa ada dan tidak perlu dilupakan. Pada 17 Julai 2014, sebuah pesawat milik Malaysia Airlines MH17 yang sedang berlepas dari Amsterdam, Belanda menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia melalui ruang udara di kawasan timur Ukraine iaitu Donetsk. Pesawat ini berada kira-kira 50 km dari sepadan Rusia sebelum ianya hilang secara tiba-tiba dari radar Pusat Kawalan Trafik Udara ATC selepas 4 jam berlepas. Walau bagaimanapun, pesawat ini telah disahkan ditembak selepas itu. Pesawat yang membawa 283 penumpang termasuk 80 kanak-kanak dan 15 kru ini sedang terbang di altitude kira-kira 10,000 meter ditembak menggunakan peluru berpandu jenis BUK dari darat ke udara. Pesawat MH17 meletup di ruang udara dan dalam tempoh 60 hingga 90 saat terhempas dengan bangkai pesawat tersebar di kawasan seluas 50 km persegi dan ramai saksi yang melihat menyatakan keadaan lokasi kejadian adalah sangat mengerikan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana pesawat MH17 ditembak. Teruskan menonton. Pelan penerbangan MH17. Pesawat jenis Boeing 777-200 MH17 berlepas kira-kira jam 12.15 tengah hari waktu tempatan dari Amsterdam Airport dan dijadualkan tiba di Kuala Lumpur International Airport KLIA pada jam 6.10 pagi waktu Malaysia, iaitu mengambil masa selama 11 jam 30 minit. Pesawat MH17 ini diselenggara dengan baik, tidak mempunyai isu teknikal sebelum berlepas dan tidak membawa sebarang barang mencurigakan yang mudah meletup di dalam kargo. Pelan penerbangan untuk MH17 pada hari tersebut ialah ia akan terbang ke arah Jerman. Kemudiannya, selepas melepasi sempadan Jerman dan Poland, pesawat memasuki ruang udara Ukraine, seterusnya melalui Rusia dan Asia menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pukul 13.19 waktu Universal UTC, pesawat MH17 sedang terbang pada altitude 10.1 km atau 33,000 kaki di kawasan timur Ukraine berhampiran sepadan Rusia. Juruterbang mendapat kebenaran dari ATC Ukraine untuk meneruskan pelan penerbangan menuju ke Rusia dan mengesahkannya pada pukul 13.19.56. Pihak ATC berkomunikasi dengan MH17 untuk memaklumkan laluan seterusnya pada jam 13.20. Akan tetapi, tiada maklum balas dari pesawat. Semua signal dari pesawat juga terhenti selepas itu dan isyarat dari transponder pesawat juga lenyap. Adakah pesawat MH17 terbang di kawasan sepatutnya? Bermula pertengahan bulan Mac 2014, sebahagian dari kawasan laluan udara di wilayah timur Ukraine seringkali ditutup buat sementara waktu dan pesawat komersial tidak dibenarkan terbang di kawasan tersebut. Hanya pesawat milik tentera yang dibenarkan menggunakan ruang udara tersebut, iaitu milik tentera udara Ukraine. Kawalan udara dikenali sebagai Notice to Airmen juga dikeluarkan pada 17 Julai 2014 untuk memaklumkan arahan mengenai beberapa laluan udara di timur Ukraine. Salah satunya dikuatkuasakan pada 14 Julai 2014 mengenai had minima bagi pesawat komersial untuk terbang, iaitu tidak dibenarkan terbang di bawah flight level 320 atau FL320 merujuk kepada ketinggian 32,000 kaki atau 9.7 km. Pada 17 Julai 2014, MH17 terbang di kawasan udara yang dibenarkan pada altitude 33,000 kaki atau 10.1 km sewaktu ditembak jatuh. Sebelum itu, pada 14 Julai 2014, sebuah pesawat pengangkut tentera Ukraine ditembak pada ketinggian 6,200 hingga 6,500 meter dan pada 16 Julai 2014, sebuah pesawat pejuang Sukhoi Su-25 ditembak pada ketinggian 6,250 meter. Konflik bersenjata tercetus di kawasan timur Ukraine bersempadanan dengan Rusia antara tentera Ukraine dan pihak pemisah pro-Rusia sejak April 2014 dan ketegangan juga melibatkan kawasan udara. Banyak helikopter dan pesawat udara milik tentera Ukraine ditembak jatuh sebelum kejadian nahas MH17. Kegagalan pihak kerajaan Ukraine menilai risiko. Laporan penyiasatan dari Badan Keselamatan Belanda yang mengetuai siasatan nahas MH17 menyatakan kerajaan Ukraine sepatutnya menutup laluan udara di kawasan konflik sepenuhnya sebagai langkah berhati-hati.
Ukraine gagal menilai dengan tepat mengenai isu penting iaitu keselamatan penerbangan bagi orang awam. 160 buah pesawat komersial melalui ruang udara timur Ukraine pada hari kejadian dan pesawat komersial Singapore Airlines dan Air India berada dalam jarak 25 km dengan MH17 semasa ditembak jatuh. Impak peluru berpandu ke atas MH17. Pada jam 13.20.03 UTC 17 Julai 2014, peluru berpandu jenis BUK yang dilancarkan dari darat ke udara telah mengenai bahagian hadapan pesawat MH17. Ini berdasarkan analisis yang dibuat meliputi altitude penerbangan, corak kerosakan pada badan pesawat dan bahan yang ditemui. Terdapat banyak partikel aluminium dan kaca yang dijumpai dalam badan 3 juruterbang di dalam kokpit membuktikan bahagian pesawat telah cair disebabkan suhu yang tinggi. Beberapa bahan juga dikenal pasti berasal bukan dari pesawat dan cat yang dianalisis membuktikan ianya sama dengan bahagian peluru berpandu yang ditemui di kawasan bangkai pesawat terhempas. Hasil penyiasatan mendapati peluru berpandu mengenai bahagian depan MH17 iaitu bahagian kiri atas yang menyebabkan kawasan kokpit diduduki juruterbang meletup dan 3 kru di dalamnya meninggal dengan serta-merta. Radar penerbangan dari pihak ATC Ukraine dan Rusia juga menunjukkan MH17 terbang pada altitude 10,100 meter sehingga jam 13.20. Rekod data untuk rakaman suara kokpit menunjukkan ia terhenti secara tiba-tiba pada pukul 13.20.03 UTC dan dalam 20 milisaat terakhir terdapat satu gelombang bunyi yang tinggi selama 2.3 milisaat. Tiada sebarang isyarat kecemasan diaktifkan oleh kru dan rakaman suara kokpit terhenti pada waktu yang sama dengan rakaman data pesawat kerana kuasa elektrik pesawat terputus. Kawasan MH17 terhempas. Bangkai MH17 ini tersebar di kawasan seluas 50 km persegi iaitu di 6 lokasi berbeza. 6 tapak lokasi dikenal pasti iaitu tapak lokasi 1, 2, 3 ialah bahagian pertama yang terhempas merangkumi bahagian hadapan termasuk kokpit dan diikuti bahagian tengah bersama ekor pesawat yang jatuh di arah timur di lokasi 4, 5 dan 6. Kawasan lokasi 4, 5 dan 6 menunjukkan di mana bahagian belakang badan pesawat, sayap dan ekor terhempas diikuti akhir sekali bahagian tengah yang terhempas ke darat dengan keadaan terbalik. Kebakaran besar terjadi apabila bahagian tengah bersama enjin pesawat terhempas dan memusnahkan sebahagian besar tengah pesawat. Pesawat MH17 dilengkapi dengan sistem kecemasan bagi mengetahui lokasi jika ianya terhempas dan ianya diaktifkan secara automatik sejurus pesawat terhempas pada jam 13.20.36 dan tiada signal yang dikenal pasti diaktifkan secara manual. Penganalisis juga mengkaji sekiranya MH17 ditembak di udara oleh pesawat lain, akan tetapi serangan dilakukan dari udara tidak akan menyebabkan impak begitu kuat serta tiada pesawat tentera yang dikesan mana-mana radar dalam lingkungan 30 km semasa MH17 sedang terbang. Pasukan penyiasat MH17. Mengikut undang-undang oleh ICAO, tanggungjawab untuk menyiasat nahas udara ini terletak pada negara di mana insiden berlaku. Kerajaan Ukraine telah memulakan penyiasatan awal dan agensi keselamatan dari Belanda diminta melakukan siasatan utama kerana ramai dari mangsa adalah dari negara tersebut. Siasatan jenayah dilakukan oleh kumpulan Joint Investigation Team JIT yang dianggotai oleh Badan Servis Pendakwa Raya Belanda, Polis Belanda bersama-sama penguatkuasa dari Malaysia, Ukraine, Australia dan Belgium. Pada tahun 2017, pasukan ini bersetuju untuk mengadakan perbicaraan di Belanda menggunakan undang-undang Belanda kerana Rusia telah menggunakan kuasa veto bagi menghalang perbicaraan diadakan di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. 4 individu telah didakwa iaitu 3 orang dari Rusia dan seorang dari Ukraine atas tuduhan menyebabkan pesawat MH17 terhempas dan membunuh semua penumpang. Walau bagaimanapun, undang-undang Rusia tidak membenarkan rakyatnya diekstradisi ke negara lain atas tuduhan jenayah. Selain 3 rakyat Rusia yang disyaki terlibat, seorang individu dari Ukraine juga memegang pasport Rusia. Oleh itu, mereka semua didakwa secara ketidakhadiran di Mahkamah Belanda bermula 2020. Perbicaraan di Mahkamah Belanda dijalankan semula pada 17 Jun 2021 selepas beberapa penangguhan dibuat sebelum ini dan ada pihak pendakwa raya serta peguam bela akan melihat dan menyemak barang bukti bersama-sama hasil siasatan di lokasi kejadian. Kesimpulannya, insiden yang terjadi kepada MH17 adalah sangat tragis berpunca daripada pertelingkahan politik antara dua negara yang mengorbankan beratus nyawa tidak bersalah termasuk 80 kanak-kanak. Bukti yang jelas ditemui dan individu-individu yang terlibat perlu dihadapkan ke muka pengadilan menggunakan saluran undang-undang yang betul tanpa campur tangan pemimpin tertentu. Motif pihak yang melakukan kekejaman ini perlu diketahui dan diberitahu terutamanya kepada keluarga mangsa yang sudah lama menantikan jawapan.
dengan kemampuan terbang melebihi kelajuan bunyi iaitu Mach 2 pada ketinggian 60,000 kaki. Concorde dianggap sebagai pesawat paling hebat yang pernah dicipta manusia pada waktu tersebut. Namun, selepas 27 tahun berkhidmat, pesawat supersonik Concorde telah melakukan pendaratannya yang terakhir pada tahun 2003. Penamatan ini mula dilakukan oleh Air France terlebih dahulu dan kemudiannya diikuti oleh British Airways. Jadi, kenapa pesawat yang hebat dan laju ini terpaksa menamatkan perkhidmatannya? Teruskan menonton. Sejarah Concorde bermula pada tahun 1962 apabila dua orang individu daripada Perancis dan United Kingdom menandatangani satu perjanjian pesawat supersonik Anglo-Perancis. Selepas itu, pada 1 Oktober 1969, pesawat Concorde melakukan penerbangan sulungnya. Pada 21 Januari 1976, penerbangan komersial pertama Concorde dilakukan oleh British Airways yang terbang dari London ke Bahrain, manakala Concorde Air France terbang daripada Paris ke Rio de Janeiro. Populariti pesawat supersonik ini terus meningkat dari tahun ke tahun dengan memberikan perkhidmatan ini kepada golongan kaya dan peminat fanatik pesawat. Dengan kelajuan melebihi 2000 km sejam atau 2 kali ganda kelajuan bunyi, pasti membuatkan ramai yang ingin memiliki pengalaman ini. Jika nak dibandingkan tempoh masa perjalanan yang boleh dilakukan oleh pesawat supersonik Concorde dengan pesawat komersial lain, ia mampu menjimatkan masa hampir separuh. Penerbangan dari London ke New York dengan pesawat komersial sekarang mengambil masa 7 jam. Tetapi dengan pesawat supersonik ini, ia hanya mengambil masa 3 jam setengah sahaja. Walaupun pesawat supersonik ini mampu terbang dengan sangat pantas, ia memerlukan penggunaan bahan api yang banyak. Disebabkan kenaikan harga minyak yang mendadak selepas tahun 1970-an, ia membuatkan penggunaan pesawat ini secara komersial tidak begitu menguntungkan. Dan disebabkan penggunaan bahan api yang banyak dalam penerbangannya, pesawat ini tidak mampu terbang dengan lebih jauh lagi berbanding pesawat komersial yang kita ada sekarang. Jika kita lihat gambar rajah ini, jarak penerbangan pesawat Concorde hanyalah sekitar 7,000 km sahaja berbanding Boeing 747 sekitar 14,000 km. Selain itu, pesawat Concorde hanya mampu membawa penumpang sekitar 100 orang sahaja, menyebabkan harga tiket menjadi mahal dan boleh mencecah sehingga $12,000. Pendidikan mengenai penjagaan alam sekitar berkembang pesat pada tahun 1970-an dan ini menyebabkan beberapa penunjuk perasaan menentang pembakaran bahan bakar Concorde yang banyak. Mereka sentiasa menunggu di lapangan terbang dan membuat bantahan secara terbuka semasa pesawat supersonik ini mendarat. Faktor lain dan antara faktor yang paling popular adalah sonic boom. Sonic boom adalah bunyi letupan kuat yang disebabkan oleh gelombang kejutan daripada sesuatu objek atau pesawat yang bergerak pantas daripada kelajuan bunyi. Sonic boom ini boleh menyebabkan pencemaran bunyi yang mengakibatkan cermin rumah dan bangunan pecah. Disebabkan itu, banyak negara melarang pesawat ini terbang di atas ruang udara mereka. Keadaan Concorde bertambah buruk selepas berlakunya tragedi dahsyat pada tahun 2000 di mana sebuah pesawat Air France Concorde terhempas sejurus berlepas daripada Paris. Walaupun sejarah pengangkutan pesawat ini boleh dikatakan dalam keadaan memuaskan, namun berlakunya satu-satunya kemalangan ini telah mengubah segala persepsi terhadap Concorde. Concorde cuba kembali beroperasi pada bulan November 2001, tetapi usia dan peningkatan kos operasi serta baik pulih menyebabkan masalah yang lebih rumit. Air France dan British Airways telah menghentikan perkhidmatan Concorde selamanya pada bulan Oktober 2003 dengan penerbangan terakhirnya. Walaupun pesawat supersonik ini telah pun ditamatkan perkhidmatannya, tetapi kita tidak boleh menafikan bahawa pesawat ini telah mempamerkan satu bentuk kejuteraan yang hebat, terutamanya di dalam industri penerbangan. Mungkin dengan pengubah suaian semula, dunia boleh melihat kembali pesawat supersonik baru yang lebih selamat dan efisien. Kirov reporting. Kami percaya ramai yang masih mengingati perkataan ini. Ia adalah salah satu senjata atau pengangkutan udara bagi permainan komputer terkenal Red Alert. Bertahun-tahun yang lalu, sebelum wujudnya kemajuan teknologi kapal terbang, kapal udara dianggap sebagai masa depan untuk industri pengangkutan udara. Eksperimen pertama yang dilakukan menggunakan hidrogen dan helium untuk mengangkut kenderaan ke udara dijalankan pada akhir abad ke-18. Namun teknologi itu memerlukan lebih daripada 1 abad untuk ia menjadi berdaya maju dan boleh digunakan untuk tujuan komersial dan ketenteraan.
Kapal udara pada suatu masa dahulu pernah berada di barisan hadapan dalam penerbangan. Namun berbeza pada hari ini, penggunaan kapal udara hanya dilihat untuk kegunaan periklanan atau penyiaran udara. Malah menurut Federal Aviation Administration, terdapat hanya 124 juruterbang dengan penarafan untuk menerbangkan kapal udara dan hanya terdapat 39 buah kapal udara yang berdaftar di Amerika Syarikat. Peristiwa The Hindenburg yang telah membunuh 35 nyawa pada tahun 1937 telah menjadi titik tamat kepada perkembangan kemajuan teknologi kapal udara. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana kemajuan teknologi kapal udara ini gagal. Teruskan menonton. Sejarah kapal udara. Airship atau kapal udara ialah istilah untuk semua kapal bermotor yang lebih ringan daripada udara, termasuk blimp yang mempunyai ruang udara kembung dan zeppelin. Pengangkutan ini mula-mula wujud selepas pembangunan enjin pembakaran dalaman. Kapal udara moden pertama, Zeppelin LZ-1, telah terbang pada tahun 1900, iaitu 3 tahun sebelum Wright Brothers membuat penerbangan terkenal mereka. Terdapat 2 jenis kapal terapung yang lebih ringan daripada udara, iaitu belon dan kapal udara. Belon ialah sejenis LTA tidak berkuasa tetapi boleh mengangkat, manakala kapal udara pula ialah craft LTA di mana mempunyai kuasa yang juga boleh mengangkat dan bergerak ke mana-mana arah melawan angin. Kapal udara ialah pesawat yang lebih ringan daripada udara yang beroperasi daripada gas pengangkat yang kurang tumpat daripada udara sekeliling bagi memastikan ia terus terapung di udara. Prinsip asas keapungan ini diasaskan oleh seorang ahli falsafah Yunani, Archimedes. Kapal udara ini digunakan untuk tujuan utama dalam ketenteraan dan komersial, termasuk perjalanan transatlantik. Pada tahun 1925, Goodyear Tire dan Rubber Company mula membina kapal udara dengan reka bentuk blimp yang digunakan untuk tujuan periklanan dan ketenteraan seperti pengawasan dan peperangan anti kapal selam sepanjang Perang Dunia Kedua. Namun, seiring dengan berlalunya masa, teknologi kapal terbang dan helikopter terus maju dan mula menjadi mod pengangkutan udara yang lebih popular. Penurunan penggunaan kapal udara kemudiannya berlaku dengan lebih pantas selepas beberapa insiden kemalangan yang meragut puluhan nyawa berlaku, termasuklah peristiwa kapal udara Nazi Jerman, The Hindenburg, yang terbakar secara tiba-tiba semasa mendarat di New Jersey pada Mei 1937 yang membunuh 35 orang penumpang serta anak kapal di dalamnya. Peristiwa The Hindenburg. Pada tahun 1936, Jerman telah menghasilkan kapal udara yang lebih besar daripada kapal udara yang pernah mereka bina sebelum ini, iaitu Zeppelin dan Graf Zeppelin. Kapal udara baru ini lebih dikenali sebagai Hindenburg dengan panjang 245 meter, iaitu 3 kali ganda daripada panjang Boeing 747. Pesawat Jerman LZ-129 atau lebih dikenali sebagai Hindenburg adalah pesawat atau kapal udara paling besar yang pernah dibina dalam sejarah. Kulit fabrik pada pesawat ini dicat dengan cat yang mengandungi serbuk aluminium untuk menghasilkan penampilan keperakan yang berkilau. Sirip ekor kapal udara itu dihiasi dengan lambang rejim Nazi. Kemudahan penumpang dalam Hindenburg termasuklah 25 kabin untuk 2 penumpang setiap satunya, sebuah restoran, bar dan terdapat juga ruangan merokok yang bertekanan untuk menjaga gas yang mudah terbakar. Sememangnya, kemewahan di dalam kapal udara yang selesa ini menjadikannya sebagai satu kejayaan besar buat Jerman. Kapal udara Hindenburg mempunyai kelajuan pelayaran 126 km sejam. Hindenburg pada asalnya direka menggunakan helium untuk mengangkatnya ke udara. Namun, disebabkan kerajaan Amerika Syarikat pada ketika itu melancarkan sekatan ekspor helium terhadap Nazi Jerman, jadi mereka terpaksa menggunakan gas hidrogen. Namun, umum mengetahui bahawa kelemahan sifat gas hidrogen ini ialah ia mudah terbakar. Pada tahun 1936 juga, Hindenburg merasmikan perkhidmatan penerbangan komersial melintasi Atlantik Utara dengan membawa 1,002 penumpang dalam 10 penerbangan pergi balik berjadual di antara Jerman dan Amerika Syarikat. Hindenburg juga melakukan 7 perjalanan di antara Jerman dan Brazil. Pada petang 6 Mei 1937, para penonton dan pemberita telah berkumpul di Lakehurst Naval Air Station, New Jersey, Amerika Syarikat bagi melihat kecanggihan pengangkutan udara ini. Tanpa apa-apa amaran, tiba-tiba berlaku satu letupan yang kuat dan dahsyat di bahagian ekor Hindenburg membuatkan kapal udara itu hilang imbangan. Selepas ekor kapal udara itu jatuh ke tanah, ledakan api keluar dari hadapan Hindenburg yang membunuh 9 daripada 12 kru kapal. Api yang marak itu kemudiannya merebak ke bahagian badan tengah Hindenburg di mana terletaknya sel 1 hingga 9. Dengan cepatnya membakar kulit luar dan mendedahkan struktur aluminium di bawahnya. Selepas beberapa saat sahaja, kapal udara kebanggaan Nazi Jerman ini
lebur dan jatuh menyembah bumi. Peristiwa ini telah menyebabkan 35 daripada 97 penumpang dan anak kapal telah terbunuh dan seorang kru di darat juga terbunuh dalam sekelip mata. Hampir 80 tahun penyelidikan dan ujian saintifik yang dilakukan menyokong kesimpulan sama yang dicapai oleh penyiasatan kemalangan asal Jerman dan Amerika Syarikat pada tahun 1937, iaitu bencana ini berlaku disebabkan oleh pelepasan elektrostatik atau percikan api yang telah membakar gas hidrogen yang memenuhi kapal udara Hindenburg. Kenapa kapal udara gagal? Walaupun kemalangan Hindenburg menandakan berakhirnya penggunaan kapal udara sebagai alat pengangkutan awam, ia masih digunakan pada masa-masa tertentu, khususnya dengan keupayaannya untuk terbang untuk jangka masa yang panjang. Dalam era moden kini, kapal udara atau blimps lebih digunakan untuk tujuan periklanan, pengangkutan barang, tinjauan geologi, pemerhati udara dan liputan televisyen. Antara sebab utama kegagalan kapal udara untuk terus digunakan sebagai alat pengangkutan komersial ialah kerana faktor kos pembuatannya. Kos pembuatan yang besar diperlukan untuk membina dan menjalankan sebuah kapal udara. Kapal udara memerlukan sejumlah besar gas helium yang boleh menelan kos sehingga $100,000 untuk satu perjalanan, dan harga gas helium juga terus meningkat disebabkan oleh kekurangan helium di seluruh dunia. Tambahan pula, bukan mudah untuk menerbangkan sebuah kapal udara. Sehingga kini, terdapat hanya 124 orang di Amerika Syarikat yang layak untuk menerbangkan kapal udara, dan hanya 17 orang daripada mereka dibayar untuk melakukannya sepenuh masa. Secara purata, juruterbang mengambil masa 10 hingga 15 jam untuk mempelajari cara menerbangkan pesawat satu enjin. Tetapi untuk seorang juruterbang melakukan perjalanan solo pertama mereka dalam kapal udara, ia memakan masa 250 hingga 400 jam latihan sebelum seseorang itu layak untuk menerbangkan sebuah kapal udara. Satu lagi sebab utama yang menghalang kemajuan kapal udara ialah kemajuan teknikal drone. Penggunaan drone yang semakin meluas telah menjadikannya lebih dipercayai di samping cara pengendaliannya yang lebih mudah dan murah. Kesimpulannya, walaupun peristiwa The Hindenburg pada tahun 1937 telah menamatkan era penggunaan kapal udara sebagai mod pengangkutan udara, ditambah pula perkembangan teknologi kapal terbang serta helikopter, kita tidak boleh menafikan bahawa kewujudan kapal udara sememangnya menjadi satu titik mula kepada perkembangan kemajuan pengangkutan udara. Sehingga hari ini, masih terdapat pihak atau syarikat yang menjalankan kajian untuk mengembalikan penggunaan kapal udara untuk tujuan pengangkutan kargo khususnya. Dalam tempoh 14 tahun yang singkat dari penerbangan komersial pertamanya, Airbus A380 telah pun dibesarkan oleh beberapa syarikat penerbangan. Bukan itu sahaja, pengeluaran pesawat ini juga turut dihentikan. Walaupun pembuatannya dikatakan sebagai keajaiban dalam bidang kejuruteraan penerbangan, namun kini Airbus A380 terbukti sebagai kegagalan dalam pasaran penerbangan. Apabila Singapore Airlines mengambil Airbus A380 untuk penerbangan komersial pertamanya pada tahun 2007, seluruh dunia tertumpu kepada kejayaan Airbus dalam membina masa depan perjalanan udara. Tetapi selepas 14 tahun pengeluaran, Airbus A380 boleh dikatakan sebagai satu projek yang gagal. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa pesawat komersial terbesar Airbus A380 gagal. Teruskan menonton. Suatu masa dahulu, pesawat bersaiz jumbo yang ikonik merupakan satu kejayaan besar bagi syarikat Boeing, di mana pesawat jenis ini berjaya mengubah penerbangan dalam banyak cara. Kapasitinya yang lebih tinggi menyebabkan perubahan dalam ekonomi syarikat penerbangan. Selain tambang penerbangan yang lebih rendah dan ruang tambahan atas kapal boleh digunakan untuk ruang kabin yang lebih mewah dengan kelas perkhidmatan baru. Manakala pengeluar terkemuka lain pada masa itu menumpukan pada penubuhan pesawat satu dek dan 3 pembangunan enjin. Airbus sendiri yang memutuskan untuk menjadi pesaing utama kepada Boeing dengan melancarkan A380 sebagai saingan kepada 747. Airbus ditubuhkan pada tahun 1970 dengan beberapa pengeluar Eropah bergabung untuk bersaing dengan syarikat Amerika Syarikat yang lebih besar. Ia bermula dengan kejayaan penjualan yang menggalakkan bagi pesawat A300 yang bersaing dengan Boeing 707. Tidak lama kemudian, Airbus mengembangkan cita-cita mereka untuk pergi lebih jauh. Airbus kemudiannya melancarkan program DWI A330, A340 pada tahun 1986 dengan mereka bentuk pesawat enjin berkembar dan 4 enjin bersama-sama, membawa mereka ke pasaran dengan lebih pantas dan lebih kos efektif daripada melancarkan 2 pesawat berasingan. Seterusnya, Airbus bercita-cita untuk menyaingi Boeing dengan membina pesawat penumpang yang berkapasiti besar. Rancangan ini bermula pada awal tahun 1980-an
dan Airbus mengumumkan secara rasmi pada tahun 1990 dengan sasaran yang dicadangkan sebanyak 15% kos operasi yang lebih rendah daripada Boeing 747. Airbus A380 ialah pesawat komersial terbesar di dunia di mana pesawat ini boleh menempatkan sehingga 853 penumpang di dalamnya. Sebagai satu-satunya pesawat komersial yang mempunyai 2 dek penuh, Airbus A380 adalah keajaiban dalam bidang kejuruteraan penerbangan. Pesawat A380 juga mempunyai lebih daripada 500 meter persegi ruang lantai yang boleh digunakan, membolehkannya menawarkan suit kelas pertama yang mewah, perkhidmatan bar, salon kecantikan dan kedai. Sejak penerbangan komersial pertama pada tahun 2007, Airbus A380 mempunyai 251 tembahan dengan 123 daripadanya adalah milik Emirates Airlines yang berpangkalan di Dubai. Airbus A380 telah pun menutup pengeluaran dan sedang menguji pesawat terakhirnya. Penghentian produksi Airbus A380 selepas 14 tahun pengeluaran boleh dikatakan sebagai kegagalan jika dibandingkan dengan pesawat jarak jauh lain seperti Boeing 747 yang pengeluarannya bertahan selama hampir 50 tahun. Pelanggan utama Airbus A380. Emirates Airlines merupakan syarikat penerbangan global yang berkembang pesat yang berpangkalan di Dubai, UAE. Emirates telah menjadi pelanggan terpenting A380 sejak awal penubuhannya. Ia membuat tembahan pertama untuk pesawat itu pada tahun 2000 dan menerima penghantaran pertama pada tahun 2008. Airbus A380 telah dijadikan sebagai alat utama untuk mengubah Dubai yang dahulunya tidak dikenali dunia menjadi salah satu hub penghubung yang paling sibuk dengan operasi terbaik di dunia. Kedudukan Dubai yang terletak sempurna secara geografi untuk menjadi titik penghubung bagi perjalanan dari Eropah dan Amerika ke India, Asia Tenggara dan rantau Australia. Ia sekaligus menjadikan Dubai berjaya untuk mengalih sejumlah besar trafik penumpang dari titik penghubung lain dengan mewujudkan lebih banyak trafik di laluan tersebut. Dengan menggunakan Airbus A380 yang mempunyai bilangan tempat duduk yang banyak, mereka menawarkan penerbangan pada harga rendah ke dalam pasaran. Emirates juga telah menjejaskan strategi harga dan keuntungan syarikat penerbangan barat di laluan tersebut dengan menawarkan banyak tempat duduk yang murah. Kegagalan Airbus A380 telah diramal. Ketika pihak Airbus mengumumkan bahawa mereka akan menghentikan pengeluaran model A380, banyak pihak yang telah menyangkakan keadaan ini. Pengumuman bahawa pengeluaran yang akan berakhir pada tahun 2021 dikatakan tidak mengejutkan sesiapa sahaja. Menurut laporan, cadangan pembinaan pesawat ini sejak dari mula merupakan satu idea yang buruk. Setelah 14 tahun, akhirnya ramalan awal yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak semasa Airbus mula-mula mengemukakan idea untuk membina pesawat bersaiz jumbo akhirnya menjadi kenyataan. Berikut merupakan antara faktor kegagalan Airbus A380. Harga terlalu mahal. Kos purata Airbus A380 ialah sekitar 445 juta US dolar dan konfigurasi 4 enjin dengan berat yang mencecah 560,000 kg menjadikannya pesawat yang mahal untuk dikendalikan. Dalam industri yang dicirikan oleh margin nipis, kecekapan bahan api adalah faktor utama dan perkara ini menjadi isu besar untuk Airbus A380. Perkara ini menjadi semakin sukar apabila syarikat pesaing iaitu Boeing telah membangunkan pesawat dengan penggunaan bahan api yang lebih jimat. Apa yang lebih penting, pesawat lain seperti Boeing 787 dan Airbus A350-900 juga mampu membawa bilangan penumpang yang standing dengan jumlah yang ditawarkan oleh Airbus A380, sekaligus menafikan fakta bahawa Airbus A380 mempunyai kelebihan sebagai pesawat penumpang terbesar di dunia. Isu logistik. Banyak syarikat penerbangan tidak memesan Airbus A380 kerana saiznya yang besar. Dengan lebar sayap sebesar hampir 3 kali ganda daripada Boeing 737, hampir mustahil untuk mengisi Airbus A380 sepenuhnya di mana-mana laluan, termasuk di lapangan terbang yang paling popular. Disebabkan ini juga, Airbus A380 hanya boleh mendarat di 140 lapangan terbang terpilih yang perlu diubah suai untuk mempunyai pintu yang lebih besar yang serasi dengan A380. Sebagai contoh, lapangan terbang antarabangsa JFK New York menganggarkan bahawa mereka membelanjakan sehingga 175 juta US dolar untuk menaik taraf infrastruktur di lapangan terbang tersebut bagi membolehkannya menampung pesawat Airbus A380. Di seluruh Amerika Syarikat dan Kanada, hanya 16 lapangan terbang yang mampu menampung Airbus A380 berbanding dengan hampir 2 kali ganda daripada jumlah Boeing 747. COVID-19. Penularan pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan berlaku penurunan yang signifikan dalam permintaan perjalanan udara disebabkan lockdown besar-besaran yang dilakukan hampir di seluruh pelosok dunia.
sekatan perjalanan yang dijalankan menyebabkan berlakunya penurunan drastik dalam jumlah penerbangan harian. Selain itu, pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan pihak pengurusan penerbangan terpaksa mengikut standard operasi prosedur SOP dengan mengurangkan jumlah penumpang bagi setiap penerbangan dalam usaha untuk mengekang penularan wabak itu. Disebabkan hal ini, banyak syarikat penerbangan mula beralih kepada kapal terbang yang bersaiz lebih kecil seperti Airbus A220 kerana lebih kos efektif berbanding menggunakan pesawat yang bersaiz besar. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia cukup memberi kesan yang mendalam khususnya kepada syarikat-syarikat penerbangan yang menjadi tunggak utama kepada sektor pelancongan dunia. Walaupun berita penamatan penjualan Airbus A380 telah lama didengar, tetapi disebabkan COVID-19, penamatan penjualan bagi pesawat yang pernah menjadi kebanggaan Airbus akhirnya menjadi kenyataan. Pesawat terakhir Boeing 747 telah siap dibina di kilang Boeing yang terletak di Everett, Washington pada Disember tahun lalu. Dengan tamatnya penghasilan pesawat terakhir ini, pesawat yang menerima nama jolokan Jumbo dan Ratu Angkasa ini akhirnya tamat selepas 54 tahun. Atlas Air yang merupakan sebuah syarikat penerbangan kargo menjadi pelanggan terakhir pesawat Boeing 747. Model pesawat ini juga adalah kapal terbang komersial paling panjang yang beroperasi sekarang. Sejak 1967, sebanyak 1,574 unit Boeing 747 telah dibina dengan ia turut digunakan oleh Malaysia Airlines. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan pesawat jenis gergasi dihentikan operasi oleh syarikat penerbangan untuk mengurangkan kos operasi. Pesawat dua enjin seperti Boeing 787, Dreamliner dan Airbus A350 dilihat sebagai pilihan yang lebih baik. Pada 2021, Airbus terlebih dahulu telah menamatkan pengeluaran pesawat dua tingkat mereka iaitu A380 selepas gagal bersaing dengan pesawat jenis lain. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa Boeing 747 telah memainkan peranan yang sangat signifikan dan penting dalam sejarah aeroangkasa. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa pesawat jenis Boeing 747 ditamatkan dalam era penerbangan dunia. Teruskan menonton. Boeing telah mengucapkan selamat tinggal kepada model Jumbo 747 selepas menghantar model terakhirnya kepada Atlas Air di Washington pada 31 Januari 2023. Ribuan pekerja Boeing, termasuk mereka yang digelar luar biasa kerana membangunkan pesawat itu pada tahun 1960-an juga, turut sama menyaksikan detik bersejarah pesawat jenis Boeing 747 yang ke-1547 dan terakhir yang pernah dibina. Digelar sebagai Queens of the Skies atau Ratu Langit, Boeing 747 adalah pesawat jet dua lorong yang pertama di dunia dibangunkan dan dibina oleh Boeing dalam tempoh 28 bulan. Ia direka dan dibina selama 28 bulan dengan Pan Am menjadi syarikat pengendali pertama pada tahun 1970. Kemudahan Boeing di Everett, Washington merupakan tapak pengilang Boeing 747 sejak ia diperkenalkan dan kilang itu dibina untuk menghasilkan pesawat gergasi itu serta kekal sebagai kilang terbesar di dunia. Namun selepas 50 tahun, permintaan pelanggan bagi jet jumbo itu kian berkurangan ketika Boeing dan Airbus membangunkan pesawat-pesawat lebar yang dipacu oleh dua enjin yang lebih menjimatkan minyak. Menurut penulis bersama buku Boeing 747 Design and Development since 1969, pesawat ini telah mentafsirkan semula definisi industri pengangkutan udara. Apabila Boeing mengesahkan pada Julai 2020 bahawa ia akan menamatkan pengeluaran pesawat 747, ia hanya menghasilkan jet itu pada kadar separuh pada setiap bulan. Boeing menghantar 5 pesawat 747 pada 2022, manakala pada 1990 iaitu tahun kemuncaknya apabila syarikat itu mengeluarkan jenis 747-400 yang paling laris dijual, Boeing menghantar 70 buah pesawat jenis ini. Boeing menyatakan kesemua pekerja program 747 akan dipindahkan ke jawatan-jawatan lain atau sudah bersara dengan sukarela. Pesawat 747 yang terakhir siap dibina pada 7 Disember lalu, menjadikan jumlah keseluruhan 1,574 pesawat tersebut dikeluarkan oleh Boeing dan menamatkan pengeluaran selama 54 tahun. Latar belakang Boeing 747. Boeing 747 adalah pesawat komersial berbadan lebar dan pesawat pengangkut kargo, sering dikenali sebagai Jumbo Jet atau Queen of the Sky. Dihasilkan oleh unit pesawat komersial Boeing di Amerika Syarikat. Versi original 747 adalah 2 kali setengah saiz Boeing 707, salah satu daripada pesawat komersial besar biasa pada 1960-an. 747 memegang rekod kapasiti penumpang selama 37 tahun. Pesawat 4 enjin 747 menggunakan konfigurasi 2 dek untuk sebahagian daripada panjangnya. Boeing 747 adalah antara pesawat terpantas dalam perkhidmatan dengan kelajuan subsonik tinggi.
Ia mampu terbang antara benua sejauh 7,260 batu nautika atau 13,450 km. Susulan itu, ia mula mendapat permintaan tinggi dan dapat dilihat di kebanyakan lapangan terbang. Atas desakan Pan American Airways, syarikat Boeing mula menjadikan pesawat itu lebih lebar dan tinggi. Ahli sejarah syarikat Boeing, Michael Lombardi, menyatakan ia juga merupakan pesawat pertama yang direka dengan 2 lorong. 747 menggunakan 4 enjin yang bertindak untuk membawa kargo, namun memerlukan beberapa penyelenggaraan. Ia merupakan pesawat penumpang yang terbesar dalam sejarah penerbangan sebelum kemunculan Airbus A380. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, 747 merupakan antara pesawat yang popular kerana banyak melakukan perjalanan ke pelbagai destinasi termasuk New York, Paris dan London. Walau bagaimanapun, selepas penciptaan Boeing 787 Dreamliner dan Airbus A350 yang jauh lebih mesra bahan api, ia telah membawa perubahan baru dalam industri ini. Semakin banyak syarikat penerbangan menghentikan penggunaan Boeing 747. Pesawat 747 adalah salah satu pesawat paling ikonik dalam sejarah penerbangan komersial. Walau bagaimanapun, di sebalik legasinya, ia telah dihentikan sepenuhnya oleh seluruh syarikat penerbangan Amerika Syarikat sejak penghujung 2017 lagi. Pada penghujung tahun 2017, 2 syarikat penerbangan utama Amerika Syarikat telah menghentikan penggunaan Boeing 747, manakala pada bulan November tahun yang sama, United Airlines juga melakukan perkara yang sama sebulan sebelum Delta Airlines menerbangkan pesawat 747 terakhirnya. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif United, Oscar Munoz, menjelaskan bahawa ia telah menjadi pesawat yang hebat untuk masa yang lama, tetapi kini telah membawa masalah khususnya dari segi penyelenggaraan. Model seperti 777, 787, A330 dan A350 adalah pilihan yang lebih berkesan, terutama dari segi penggunaan bahan api yang seterusnya lebih menjimatkan. Sebagai contoh, 777-300ER boleh membawa kira-kira bilangan penumpang yang sama seperti 747-400. Namun ia membakar 100,000 paun kurang bahan api dan perbezaan ketara ini sudah pasti dapat menjimatkan beribu-ribu dolar bagi setiap penerbangan. Sama seperti syarikat penerbangan lain di seluruh dunia, Amerika Syarikat pada ketika itu juga sedang mempertimbangkan beberapa pilihan lain yang lebih cekap dan sudah tentu lebih menjimatkan. Penamatan Boeing 747 akibat COVID-19. Sejak penerbangan komersial pertamanya pada tahun 1970, Boeing 747 telah menerbangkan lebih 3.5 bilion penumpang. Pesawat 2 tingkat itu menjadikan perjalanan udara lebih mampu milik untuk berjuta-juta orang di seluruh dunia. Tetapi sejak beberapa dekad lalu, kebanyakan syarikat penerbangan lebih berminat untuk mengeluarkan pesawat yang lebih cekap bahan api dalam usaha untuk mengurangkan kos penerbangan. Ditambah pula dengan kemajuan teknologi semasa, jet 2 enjin kini boleh terbang hampir dengan kapasiti yang sama dan terbang lebih jauh daripada pesawat 4 enjin lama seperti Boeing 747 dan Airbus A380. Menurut penganalisis, penurunan mendadak penumpang ketika kerajaan di kebanyakan negara berusaha untuk membendung penularan COVID-19 juga menjadi faktor utama kepada penamatan Boeing 747. Kewujudan model yang lebih baru pada masa permintaan rendah menyebabkan Boeing 747 semakin kurang relevan. Pesawat yang lebih besar ini hanya berbaloi dari segi kewangan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi ia kurang fleksibel untuk syarikat penerbangan. Manakala pesawat yang lebih kecil dan lebih baru kini juga mampu membuat perjalanan lebih jauh dan sudah tentu juga jarak pendek menjadikannya lebih menarik memandangkan industri penerbangan kini dalam fasa pemulihan selepas dunia dilanda pandemik COVID-19. Bukan itu sahaja, penjimatan bahan api dalam pesawat enjin berkembar yang lebih baru juga menambah faktor penamatan Boeing 747. Pada Julai 2020, British Airways melakukan pengumuman rasmi menghentikan penggunaan Boeing 747-400 milik mereka akibat wabak COVID-19. Dengan 31 pesawat, British Airways ialah syarikat penerbangan dengan armada Boeing 747 terbesar di dunia. Ini menandakan berakhirnya era jambu British Airways yang menggunakan pesawat ini sejak 1971. Akibat COVID-19, jumlah penumpang udara diramalkan akan hanya kembali kepada normal menjelang 2024. Pesawat besar dan berusia seperti Boeing 747 dan Airbus A380 tidak lagi menguntungkan untuk digunakan dalam dunia normal baru. Ia mula digantikan dengan Boeing 787 dan Airbus A350 yang membawa jumlah penumpang yang lebih kecil dan enjin yang lebih menjimatkan penggunaan bahan api. Kesimpulannya, pandemik COVID-19 yang melanda dunia cukup memberi kesan yang mendalam khususnya kepada syarikat-syarikat penerbangan yang menjadi tunggak utama kepada sektor pelancongan dunia.
Kita juga kini perlu berdepan dengan fakta bahawa era jet jumbo kini sudah berakhir dan ini dapat dilihat daripada penambatan penggunaan Airbus A380 dan Boeing 747. Walaupun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa pesawat jenis jet jumbo ini telah memberikan satu sejarah yang besar dalam industri penerbangan dunia. Pesawat penumpang komersial dan pesawat kargo telah menjadi subjek plot atau serangan bom sejak awal kewujudan pengangkutan udara lagi. Antara motif utama yang sering diperolehi dari hasil siasatan selepas berlakunya nahas udara ini adalah disebabkan motif bunuh diri, penipuan skim insurans serta keganasan militer politik dan agama yang menjadi motif dominan nahas tersebut. Tragedi yang berlaku ini telah mengambil nyawa puluhan ke ratusan orang penumpang termasuk anak kapal yang terlibat. Malah terdapat beberapa nahas yang dikaitkan dengan pelbagai teori konspirasi mengenai pengeboman yang dilakukan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat tragedi pesawat yang telah dibom dan latar belakang nahas sejak tahun 1950-an. Teruskan menonton. Pesawat Kashmir Princess 1955. Pesawat Kashmir Princess jenis Lockheed L749A Constellation yang dimiliki di bawah pajakan untuk kegunaan peribadi oleh syarikat penerbangan dari India iaitu Air India. Semasa dalam perjalanan ke Jakarta dari Bandar Bombay dan Hong Kong pada 11 April 1955, pesawat itu rosak teruk akibat letupan bom dan terus menjunam ke Laut Cina Selatan. 16 orang di atas kapal maut manakala 3 orang dapat diselamatkan iaitu seorang pegawai pertama, jurutera penerbangan dan pelayar. Apa yang menjadikan peristiwa ini lebih kontroversi ialah apabila Zhou Enlai yang merupakan Perdana Menteri China yang sepatutnya berada di atas kapal terbang tersebut walau bagaimanapun telah membatalkan penerbangannya pada saat-saat akhir atas sebab kesihatan. Walaupun begitu, 3 hari kemudian beliau telah meneruskan penerbangannya ke Jakarta menggunakan penerbangan lain. Disebabkan oleh itu, dalam penilaian selepas kemelangan, pihak penyiasat menjadi tertanya-tanya sama ada nahas itu adalah kemelangan atau mungkinkah ia percubaan membunuh. United Airlines Flight 629 1955. Pada jam 6.52 petang 1 November 1955, United Airlines Flight 629 yang merupakan sebuah pesawat Douglas DC-6B dengan 44 orang penumpang di dalamnya berlepas dari lapangan terbang Stapleton di Denver, Colorado menuju ke Portland, Oregon. 11 minit kemudian, 39 penumpang termasuk seorang bayi serta 5 anak kapal terbunuh serta-merta apabila pesawat mewah itu terhempas di ladang gula bit berhampiran Colorado setelah diletupkan oleh bom dinamit yang diletakkan di dalam bagasi di bahagian kargo. Antara yang meninggal dunia dalam nahas tersebut ialah isteri seorang pembantu Presiden Amerika Syarikat, Eisenhower. Apabila diketahui tentang bencana itu, seorang pegawai FBI segera menawarkan perkhidmatannya. Penyiasat menentukan bahawa John Hack Gilbert Graham adalah individu yang bertanggungjawab mengebom kapal terbang itu dengan niat membunuh ibunya untuk membalas dendam untuk zaman kanak-kanaknya dan juga untuk mendapatkan pampasan insurans hayat dengan jumlah yang besar. Dalam tempoh 15 bulan selepas letupan, Graham yang sudah mempunyai rekod jenayah lampau telah dibicarakan, disabitkan kesalahan dan dihukum bunuh atas kesalahan jenayah tersebut. National Airlines Flight 2511 1960. Tidak lama selepas National Airlines 2511 berlepas pada 2.31 pagi 6 Januari 1960, langit malam yang tenang di muara sungai Cape Fear digegarkan dengan letupan besar apabila pesawat yang membawa 29 penumpang dan 5 anak kapal terhempas di sebuah padang di kawasan Brunswick Country. Dalam tragedi ini, tiada yang terselamat. Selepas 6 bulan berikutnya, agensi persekutuan mendapati bahawa nahas itu berpunca daripada letupan di dalam kabin dan berkemungkinan besar daripada dinamit. Tetapi, walaupun selepas penyiasatan menyeluruh oleh Biro Penyiasatan Persekutuan, tiada pertuduhan difailkan dan kes itu masih tidak dapat diselesaikan. Air France Flight 406 1961. Pada kira-kira jam 1.12 pagi waktu tempatan 10 Mei 1961, penerbangan Air France 406 pesawat jenis Lockheed L1946 Starliner yang sedang terbang pada ketinggian 20,500 kaki dalam penerbangan dari lapangan terbang Fort Lamy, Chad ke lapangan terbang Perancis. Bahagian ekor pesawat itu tiba-tiba gagal berfungsi dan ia terhempas di Great Eastern Sand selepas bom didapati meletup di atas kapal dan membunuh kesemua 78 penumpang dan anak kapal. Nahas ini adalah bencana penerbangan yang terburuk melibatkan pesawat Lockheed Starliner. Walau bagaimanapun, punca nahas tidak diketahui, tetapi The Sydney Morning Herald melaporkan kapal angin bahawa pesawat itu telah dibom dalam pembunuhan beberapa pegawai kerajaan Republik Afrika Tengah.
Continental Airlines Flight 11 1962. Continental Airlines Flight 11 dengan nombor pendaftaran N70775 ialah sebuah pesawat jenis Boeing 707 yang meletup di sekitar Centerville, Iowa semasa dalam perjalanan dari lapangan terbang Chicago ke Kansas City pada 22 Mei 1962. Pesawat tersebut terhempas dan telah mengorbankan kesemua 45 penumpang termasuk anak kapal di dalamnya. Siasatan menunjukkan punca nahas adalah melibatkan pengeboman berani mati yang dilakukan untuk tujuan penipuan insurans. Ejen FBI mendapati bahawa Doty, seorang lelaki yang memiliki seorang anak perempuan berusia 5 tahun, telah membeli polisi insurans hayat daripada Mutual of Omaha dengan nilai yang tinggi. Doty telah membeli 6 batang dinamit sejurus sebelum penerbangan dan telah menyalakannya di dalam tandas kapal terbang. Motif pengumuman itu adalah untuk memastikan isteri dan anaknya yang masih hidup dapat menerima pampasan daripada insurans hayat yang telah beliau langgan. Walaupun begitu, usaha balunya untuk menuntut pampasan insurans itu gagal apabila polisi itu terbatal kerana kematian Doty diklasifikasikan sebagai bunuh diri. Swiss Air Flight 330 1970. Pada Februari 1970, sebuah jet Convair CB990 Coronado bernama Baseline telah terbang dengan membawa 38 orang penumpang dan 9 anak kapal. Bom meletup di ruang kargo belakang pesawat kira-kira 9 minit selepas pesawat berlepas sekitar jam 12.15. Anak kapal cuba mengawal keadaan dan melakukan percubaan untuk membuat pendaratan cemas di Zurich, tetapi mengalami kesukaran kerana faktor asap yang ada di bahagian kokpit pesawat. Pesawat semakin melencong ke arah barat dan terhempas tidak lama kemudian di kawasan hutan berhampiran Zurich, Switzerland akibat kehilangan kuasa elektrik. Dalam tragedi ini, semua di dalam pesawat itu terbunuh. Menurut laporan Hakim Penyiasat Switzerland, pengumuman itu dilakukan oleh 2 orang anggota Palestinian Liberation Organization (PLO). Motif pengumuman yang mungkin wujud adalah untuk membalas dendam terhadap Switzerland apabila 3 warga Palestin yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh mahkamah negara tersebut. Gulf Air Flight 771 1983. Penerbangan Gulf Air 771 ialah penerbangan dari Karachi, Pakistan ke Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu. Pada 23 September 1983, semasa pesawat Boeing 737-2P6 itu sedang dalam perjalanan ke lapangan terbang Abu Dhabi, sebuah bom meletup di ruang bagasi dan menyebabkan pesawat itu terhempas di kawasan padang pasir berhampiran Mina Jebel Ali yang berkedudukan antara Abu Dhabi dan Dubai di UAE. Kesemua penumpang dan anak kapal seramai 112 orang maut akibat nahas tersebut. Kebanyakan yang maut adalah warga Pakistan dan mereka ini ramai yang pulang kembali bekerja di Abu Dhabi dan Bahrain selepas menghabiskan cuti perayaan bersama keluarga mereka di Pakistan. Hasil daripada siasatan yang dilakukan akhirnya mendapati bahawa bom itu dikatakan telah ditanam oleh satu organisasi. Air India Flight 182 1985. Nahas penerbangan Air India 182 akibat dari letupan pesawat penumpang di kawasan luar pantai Ireland yang berlaku pada 23 Jun 1985 itu telah merenggut nyawa kesemua 329 penumpang dan anak kapal. Penerbangan itu yang dalam perjalanan dari Toronto ke London dan meneruskan perjalanannya ke Bombay. Semasa berhenti di Montreal sebelum meneruskan penerbangan ke London, pegawai di Montreal telah mengeluarkan 3 bungkusan yang didapati mencurigakan dari pesawat itu. Selepas meneruskan perjalanan selama hampir 45 minit, pesawat itu hancur di udara. Tiada amaran atau panggilan kecemasan sempat dikeluarkan dan ketika pesawat itu hilang dari skrin radar, kaki tangan lapangan terbang Heathrow terus menghantar kru penyelamat kecemasan, namun tiada mangsa yang terselamat ditemui. Puak pelampau Sikh telah dituduh mensabotaj pesawat Air India 182 itu dan seorang suspek telah disabitkan kesalahan pada tahun 2003. Pada awal tahun 1980-an, India terlibat dalam pergolakan sivil yang ganas antara puas Sikh dan Hindu dan ini menjadi penyebab utama kepada ketidakpuasan hati dan seterusnya membawa kepada tragedi pengeboman tersebut. Pan Am Flight 103 1988. Penerbangan Pan Am 103 yang juga dipanggil sebagai pengumuman Lockerbie merupakan penerbangan pesawat penumpang yang dikendalikan oleh Pan American World Airways yang meletup di Lockerbie, Scotland pada 21 Disember 1988 selepas bom diletupkan. Kesemua 259 orang di dalam pesawat terbunuh dan 11 individu di darat juga meninggal dunia. Kira-kira jam 7 malam pada 21 Disember, Pan Am Flight 103 yang merupakan sebuah Boeing 747 dalam perjalanan ke New York City dari London.
Ketika letupan berlaku, pesawat itu telah mencapai ketinggian kira-kira 31,000 kaki dan sedang bersiap untuk penerbangan lautan semasa bom meletup. Bom itu dibina dengan bahan letupan plastik tidak berbau Semtex dan disembunyikan dalam bekas pemain kaset yang disimpan dalam beg pakaian. Letupan itu telah memecahkan pesawat pada beribu-ribu serpihan yang berkecai di kawasan seluas kira-kira 850 batu persegi. Akibatnya, bangkai yang jatuh itu telah memusnahkan 21 rumah dan membunuh 11 orang mangsa di daratan. China Northern Flight 6163 2002. Penerbangan China Northern Airlines 6163 ialah penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Beijing Capital ke lapangan terbang antarabangsa Dalian Zhaozhouxi, iaitu sebuah kepulauan di wilayah Liaoning, China. Nahas yang berlaku pada 7 Mei berlaku apabila pesawat itu terhempas ke teluk berhampiran Dalian sejurus selepas juruterbang melaporkan berlakunya kebakaran di atas kapal. Nahas tersebut telah membunuh kesemua 103 penumpang dan 9 anak kapal. Untuk rekod, ia adalah bencana udara kedua yang membabitkan pesawat People's Republic of China dalam tempoh kurang sebulan selepas bencana penerbangan Air China 123 pada 15 April tahun yang sama. Kemalangan didapati berpunca daripada kebakaran apabila seorang penumpang bernama Zhang Pilin telah membakar kabin penumpang dengan petrol dan menyebabkan pesawat hilang kawalan dan terhempas. Hanya beberapa hari selepas bencana itu, terdapat laporan bahawa Zhang Piling telah membeli 7 polisi insurans udara bernilai sejumlah $170,000 sebelum menaiki pesawat penerbangan. Walaupun begitu, terdapat juga teori konspirasi lain yang dikaitkan dengan nahas pesawat ini yang sehingga kini masih belum ada jawapannya. Kesimpulannya, kes-kes kemalangan yang melibatkan nahas udara ini sememangnya kerap berlaku. Selain daripada isu pengeboman, pelbagai punca utama lain yang menjadi faktor pencetus berlakunya nahas udara di seluruh dunia. Menurut laporan, beberapa faktor lain yang sering menjadi faktor penyumbang kepada kemalangan di udara termasuk kegagalan peralatan, cuaca, peralat juruterbang dan pelanggaran di udara. Namun hari ini, nahas udara nampaknya lebih boleh dijangka dan dikurangkan risikonya. 17 Ogos 2023, hari yang menyayat hati bagi rakyat Malaysia apabila diberitakan tentang sebuah pesawat ringan jenis Beechcraft model 390 Premium 1 terhempas di lebuh raya Gatri, Elmina, Shah Alam sekitar pukul 3 petang dengan mengorbankan 10 nyawa. Ini ialah insiden kedua dalam sejarah di lokasi yang sama, di mana sebelum ini pada 27 September 1977, pesawat Japan Airlines telah terhempas beberapa minit sebelum mendarat ketika hujan lebat pada pukul 6.58 petang di sebuah bukit di estate Elmina yang ketika itu masih ladang getah dan mengorbankan 31 daripada 69 orang nyawa. Kali ini, 8 mangsa adalah penumpang dan kru pesawat, manakala 2 lagi mangsa adalah pemandu sebuah kereta dan penunggang motosikal yang lalu di lokasi kejadian. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, telah mengesahkan pesawat yang terhempas tidak membuat sebarang panggilan kecemasan atau mayday dan terhempas 2 minit sebelum dijadualkan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai insiden tragis nahas udara yang amat memilukan ini. Teruskan menonton. Pesawat ringan yang terhempas Beechcraft model 390 Premium 1 adalah milik Jet Valet Sdn Bhd yang ditubuhkan ketika pandemik COVID-19 yang terdiri daripada bekas profesional syarikat penerbangan dan juga pakar dalam mengendalikan pelbagai saiz jet. Sebanyak 12 destinasi menjadi pilihan untuk penumpang yang ingin menggunakan khidmat Jet Valet, antaranya ialah Kuching, Langkawi, Bali, Maldives, Singapura dan London. Terdapat 3 jenis pesawat yang disediakan oleh syarikat tersebut, antaranya Beechcraft Premium 1, Hawker Beechcraft 4000 dan Gulfstream G4. Beechcraft Premium 1 adalah pesawat ringan yang diluluskan oleh pengendalian oleh seorang juruterbang dan adalah pesawat yang paling banyak digunakan kerana mampu membuatkan sehingga 6 penumpang dengan selesa. Maksimum jarak satu perjalanan yang mampu dibuat oleh pesawat ini ialah kira-kira 2,500 km. Pesawat Beechcraft Premium 1 dengan 2 enjin ini dibuat oleh sebuah syarikat dari Amerika Syarikat iaitu Hawker Beechcraft Corporation. Bahagian badan pesawat diperbuat daripada komposit gentian karbon untuk meminimumkan berat tetapi dapat memberi kekuatan yang maksimum, dan sayap pesawat ialah jenis swept iaitu sayap yang sengit ke belakang untuk meningkatkan kelajuan. Panjang pesawat ini ialah 14.02 meter dengan panjang sayap 13.56 meter, tinggi 4.67 meter dan isi padu kabin ialah 8.9 meter padu. Kelajuan maksimum pesawat ini boleh mencecah 840 km sejam serta dapat mencapai altitude maksimum 41,000 kaki.
Bahagian kabin pesawat adalah luas dan lebar untuk memuatkan 6 kerusi penumpang dan dilengkapi dengan tandas di bahagian belakang pesawat. Timeline pesawat Beechcraft Premium One. Pesawat Beechcraft model 390 Premium One dengan nombor pendaftaran N28JV berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada pukul 2.08 petang untuk ke destinasi lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Pesawat ini dinaiki oleh seorang juruterbang dan pembantunya serta 6 penumpang. Komunikasi pertama antara pesawat dengan Pusat Kawalan Udara Subang ialah pada pukul 2.47 petang dan diberi kebenaran untuk mendarat pada pukul 2.48 petang. Akan tetapi, pada pukul 2.51 petang, pengawal di Pusat Kawalan Udara melihat terdapat kepulan asap dari kawasan nahas. Juruterbang tidak membuat sebarang panggilan kecemasan sebagai isyarat pesawat sedang menghadapi masalah. Lokasi terhempas ialah kira-kira 1.5 km dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Lebih memilukan, pesawat ini juga telah terhempas dan mengenai sebuah motosikal dan sebuah kereta. Menurut Menteri Pengangkutan, Anthony Loke, pesawat telah tersasar dari laluan asal sebelum terhempas, iaitu satu lencongan mengejut dilakukan 3 minit selepas mendapat pelepasan untuk mendarat dari Pusat Kawalan Trafik Udara pada 2.48 petang. Pusat Kawalan Trafik Udara juga memberitahu pesawat ini terkeluar sedikit ke arah kanan dari laluan asalnya. Turut tular di media sosial ialah rakaman daripada kamera dashcam menunjukkan pesawat menyunam jatuh sebelum meletup dan mengakibatkan gumpalan api yang besar. Serpihan pesawat juga kelihatan bertaburan di atas jalan. Nahas ini akan disiasat oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan Malaysia yang telah diaktifkan sejurus disahkan kemalangan tersebut. Siasatan akan tertumpu untuk memahami detik-detik turutan masa sehingga berlakunya nahas sekiranya terdapat sebarang masalah teknikal, faktor manusia atau apa-apa faktor luaran penyebab nahas. Pesawat yang digunakan itu didapati memiliki semua dokumen lengkap termasuk lesen dan pendaftaran. Kotak hitam pesawat terbahagi kepada dua, iaitu Cockpit Voice Recorders CVR dan Flight Data Recorders FDR. Setakat ini telah ditemui Cockpit Voice Recorder CVR atau alat perakam suara kokpit untuk mendengar perbualan atau apa-apa pun bunyi daripada pesawat dan ia adalah satu penemuan penting untuk memahami punca nahas. Pasukan keselamatan akan terus mencari Flight Data Recorder atau perakam data penerbangan. Penumpang yang terkorban. Ahli Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Pelangai iaitu Datuk Seri Johari Harun dilaporkan menaiki pesawat jenis Beechcraft model 390 Premium One bersama 5 lagi penumpang dan juruterbang serta pembantunya. Penumpang yang turut terkorban ialah Khairil Azwan Jamaluddin, Syaharul Amir Omar, Muhammad Naim Fawaz Muhammad, Muhammad Taufik Muhammad Zaki dan Idris Abdul Talib, manakala Syahrul Kamal Roslan, juruterbang pesawat terbabit milik Jet Valet Sdn Bhd dan pembantunya Haikal Aras Abdul Azim. Juruterbang juga disahkan mempunyai pengalaman yang luas dan kemahiran yang cukup. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein menyatakan usaha mengesan cebisan mayat sudah 95% selesai pada pagi Jumaat 18 Ogos dengan kawasan pencarian meliputi jarak 11,000 meter persegi dari lokasi kejadian. Impak hentaman yang dahsyat setelah pesawat terhempas menyebabkan hanya satu mayat masa yang dijumpai dalam keadaan lengkap iaitu penunggang motosikal, manakala 9 lagi dalam keadaan tidak lengkap. Polis telah mengesan dan menjumpai 10 mayat kesemuanya dan 15 cebisan atau anggota badan telah dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah. Tragedi kelima. Insiden pesawat jenis Beechcraft model 390 Premium One yang terhempas berdekatan Bandar Elmina kali ini adalah yang kelima membabitkan pesawat jenis itu dalam tempoh 46 tahun sejak tahun 1977. Pada 29 Julai 1977, sebuah pesawat Beechcraft 19 dengan 2 orang dalam pesawat hilang ketika di ruang udara Johor selepas berlepas dari Pangkalan Udara Seletar, Singapura. 17 Februari 1999, pesawat ringan Beechcraft BE-36 nombor pendaftaran VHTXY dilaporkan hilang antara Seremban dan Tampin, Negeri Sembilan. Kemudian pada 19 Februari 1999, sisa pesawat dijumpai oleh helikopter TUDM kira-kira 12.55 tengah hari di Condong Bukit Penda, Negeri Sembilan. 21 Disember 2016, pesawat Beechcraft King Air 200T milik TUDM terhempas ketika sesi latihan di Pangkalan Udara TUDM Butterworth, Pulau Pinang dan mengorbankan seorang juruterbang manakala 3 mengalami kecederaan parah. 22 November 2020, sebuah pesawat Beechcraft Bonanza F-35
mendarat cemas di laluan kecemasan di kilometer 47.8 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan di Sedenak dekat Kulai, Johor selepas mengalami kerosakan enjin. Salam takziah diucapkan kepada kesemua ahli keluarga dan waris yang terlibat dalam tragedi mendukacitakan dan mengejutkan ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.